مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar? Moga-moga kita semua masih lagi memiliki semangat yang begitu tinggi, kesungguhan untuk kita meneruskan baki-baki umur, baki-baki bulan Ramadan yang ada, dengan segala tuntutan-tuntutan dan galakan-galakan seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita berjaya melaksanakan segala perkara fardu, salat fardu, puasa yang wajib, puasa fardu, zakat fardu, zakat fitrah dan sebagainya, kita mampu untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita juga boleh menambah kasih itu dengan melaksanakan pula perkara-perkara yang sunat. Ini jelas melalui satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, ila akhir hadzal hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, sesiapa yang memusuhi waliku maka aku telah isytiharkan perang dengannya. Ya, kalau kita nak uraikan siapakah dia wali Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mengisytiharkan perang kepadanya, ia satu perkara yang begitu menarik. Cuma seterusnya Allah Subhanahu wa taala berkata, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi, tidak ada seorang hamba yang menghampirkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku suka daripada dia melaksanakan segala kefarduan. Kita laksanakan tuntutan fardu, puasa Ramadan, salat 5 waktu, moga-moga kita meraih Allah sayangkan kita. Kemudian kita ikuti pula dengan perkara-perkara sunat. Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, sentiasalah seorang hamba itu melaksanakan perkara-perkara sunat untuk dia hampir kepadaku sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, aku kasihkan dia. Inilah dia hikmah kenapa adanya tuntutan-tuntutan fardu serta tuntutan-tuntutan sunat, semata-mata untuk kita meraih rahmat, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita maklum bahawa dengan rahmat inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam bulan Ramadan banyak amal-amal, banyak tuntutan-tuntutan yang telah diberikan, yang telah disarankan kepada kita oleh para ulama berdasarkan kepada ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada petang ini ingin kita berbicara sedikit berkenaan dengan doa yang merupakan antara perkara penting yang amat dititik beratkan dalam bulan Ramadan. Walaupun kita maklum doa bukan sahaja
khusus pada bulan Ramadan, tetapi doa memiliki kedudukannya, memiliki keistimewaan yang tersendiri pada bulan Ramadan. Apabila kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala tentang puasa, kutiba alaikumusiyam, tentang Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman bahawa telah difardukan kepada mereka, ke atas mereka puasa. Dalam ayat-ayat puasa ini Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan satu ayat, kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi, jika mereka bertanya, hamba-hambaku bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menyahut doa-doa orang-orang yang berdoa bila dia berdoa. Falyastajibu li, maka sahutlah seruanku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah mereka semua denganku. La'allahum yarshudun, moga-moga mereka semua mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama apabila mereka menelusuri ayat-ayat berkenaan dengan Ramadan, maka mereka mendapati bahawa doa merupakan antara perkara yang besar yang ada pada bulan Ramadan. Doa merupakan antara ibadah yang peluangnya untuk dimakbulkan itu lebih besar pada bulan Ramadan. Kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuka pintu-pintu syurga, kan? Kita mengetahui bagaimana ulama apabila mereka meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka mengatakan bahawa antara waktu-waktu yang makbul doa itu antaranya bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Kemudian dikhususkan lagi kepada waktu-waktu tertentu dalam bulan Ramadan, ketika berbuka puasa, doa orang yang berpuasa, ya, salasatu da'awatun la turad, ya, 3 jenis doa yang tidak akan ditolak. Antaranya doa seorang yang berpuasa. Dia berpuasa, dia berada dalam bulan Ramadan, dia nak berbuka puasa lagi, ketika sebelum sahurnya, banyak waktu-waktu yang dinyatakan oleh ulama apabila mereka melihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah waktu-waktu yang begitu makbul, begitu kita harapkan penerimaan doa kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jika inilah keadaannya, mengapa kita masih lagi orang kata lalai untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana apabila kita melihat kepada pengertian, ya, apabila kita melihat kepada pengertian doa, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan doa? Doa, kalau kita membuka kupasan ulama, ada di antara mereka yang memberi erti kepada doa itu ialah ayatluba da'i ma yanfa'u, seseorang yang meminta, ya, seseorang yang berdoa itu apa ciri-cirinya? Dia meminta sesuatu yang beri manfaat untuknya, yang boleh menolak segala perkara yang buruk terhadapnya. Bila kita bayangkan seseorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merayu, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu, apa yang kita bayangkan kepada orang ini? Maka yang terbayang, yang kita boleh nampak, pribadi orang yang berdoa ini adalah orang yang
memang amat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang begitu bergantung dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang melepaskan dirinya, yang menafikan daripada dirinya segala bentuk kemampuan dan kekuatan, kecualilah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang melambangkan seseorang yang begitu tinggi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia selalu meminta, dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga mengandungi pujian. Bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa maksudnya? Maksudnya kita mengetahui bahawa Allah lah yang maha berkuasa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diluaskan rezeki, disihatkan tubuh badan. Apa maksudnya? Maksudnya kita mengakui, kita memuji, kita mengiktiraf akan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang memberikan kesihatan kepada kita semua. Maka kalaulah kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita kurang kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita tak nak perkara ini berlaku kepada kita. Malah kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu berkata, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Itu perintah. Sehingga ulama menyatakan ia perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah apa sahaja. Kita pun maklum bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Manakan tidak ia ibadah? Apabila kita sudah membicarakan, menghuraikan tentang ciri-ciri orang yang berdoa, bagaimana sifatnya, bagaimana kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Sesiapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, beginilah keadaan doa yang menjadi senjata kepada orang-orang yang beriman. Mintalah apa sahaja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah apabila kita pun maklum, apabila Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu aku lakukan, apa yang perlu aku ucapkan apabila aku mendapati Lailatul Qadar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang doa, kan, supaya kita boleh berdoa. Maka inilah dia waktunya untuk kita melatih diri kita, mengambil peluang-peluang yang ada. Kita tahu akan kelemahan kita, kekurangan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah kepada Khaliq, mintalah kepada pencipta kita. Kita nak minta sesuatu, kita jangan minta kepada sesuatu yang akan binasa, tapi kita minta kepada yang hidup selama-lamanya, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berkuasa ke atas segala-galanya. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sama-samalah untuk kita memperbanyakkan doa kita. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang diberi rahmat, taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita sentiasa berdoa agar kita tetap istiqamah, tetap mempunyai semangat, bersungguh-sungguh melaksanakan tuntutan Allah. Masih lagi iman kita semakin meningkat. Itulah harapan kita, itulah doa kita. Tiada apa yang kita mampu buat
segalanya, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga pengakhiran kita adalah pengakhiran yang baik. Moga-moga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat apa-apa musibah yang melanda diri kita, yang melanda masyarakat kita, semuanya kita ikat, semuanya kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, kita merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik alam ini. Kan bukankah banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita kalau kita nak minta-mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza sa'alta fas'alillah, kalau kamu nak mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melatih diri kita, apa sahaja yang terlintas, apa sahaja yang kita hendakkan, maka pertama yang terlintas pada fikiran kita, kita nak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Moga-moga kita semua termasuk di kalangan orang-orang yang diterima amal ibadahnya, mendapat keberkatan malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam syurganya insya-Allah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.